Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita dipertemukan lagi, yang mana sepatutnya episod hari ini berakhir semalam. Okey, yang mana sepatutnya episod hari ini dibuat semalam, cuma semalam ada sedikit masalah yang tak dapat untuk kita live bersama. Ala kulli hal, alhamdulillah, walaupun sibuk ada yang mampu untuk bersama dengan kita pada petang ni. Okey, hari ni semua pakai kalut sebab esok dah raya lah. Okey, ibu-ibu yang paling kalut lah nak banding dengan ayah-ayah. Okey. Ala kulli hal, hari ni insya-Allah kita akan bahas huruf yang terakhir dan episod yang terakhir lah, iaitu huruf ya. Okey, huruf ya. Okey. Sebelum tu saya nak tahu adakah suara saya, gambar saya clear ataupun tidak. Okey, hari ni insya-Allah kita akan habiskan dalam masa yang ringkas kerana tak nak curi masa tuan-tuan yang lama. Okey, kerana masing-masing sibuk. Dan kita kena terpaksa juga buat, sebab kalau tak buat hari ni, esok dah tak boleh buat lah. Minggu depan dah tak boleh buat lah. Sebab kita janji dalam bulan Ramadan dan hari ini merupakan peluang yang terakhir untuk kita bersama dalam Easy Makhraj. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey, pertamanya tolong saya klik button share untuk sama-sama kita berkongsi dengan orang lain. Okey, yang mampu masuk boleh masuk insya-Allah. Dan yang keduanya, marilah sama-sama kita buka majlis kita pada petang ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, alhamdulillah, selesai kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang keduanya, hari ini insya-Allah kita akan bincang huruf ya. Okey, huruf yang tidak susah, tapi kadang-kadang berlaku kesalahan dalam menyebut huruf ya. Macam ada je duduk kat sebelah, tak faham. Okey, tak apa. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum semua. Okey. Ustazah Hijau, Abang Syed Mahizan, Ustazah Jai, Ustazah Melati, Ustaz Arifin, Ustazah Hijau, Ustazah Herna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey. Hari ini insya-Allah kita akan bincang huruf ya. Okey, huruf yang keluar daripada wastul lisan. Wastul lisan maksudnya tengah lidah. Okey, hanya ada 3 huruf saja yang keluar daripada wastul lisan, jim, ya dan shin. Okey, ada 3 huruf. Saya selalu simpulkan dalam perkataan jaish. Daripada dulu masa mula-mula hafal dulu, jumpa perkataan ni jim, ya dengan shin. Okey, jaish maksud dia tentera yang duduk berada di tengah lidah. Dia ma'ama yuhadhih min hanakil a'la, yang bertepatan dengan langit atas. Okey. Wastul lisan, tengah lidah, ma'ama yuhadhih min hanakil a'la. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Cuma makhraj ni dia berbeza mengikut huruf. Okey, ada yang sama, ada yang tak sama lah. Sebab ada huruf daripada wastul lisan tengah lidah ni ada yang menyentuh langit. Seperti mana yang kita telah belajar dalam huruf jim, dia menempel di langit. Kenapa? Kerana dia bersifat dengan syiddah. Aj, dia tahan. Aj, terus berhenti. Tapi huruf ya, ai, dia huruf rakhawah. Shin pun gitu juga, ash, lepas. Okay, dia ada ruang antara tengah lidah dengan langit ni untuk suara keluar. Okey, suara putus-putus. Orang clear ataupun putus-putus juga? Okey, minta tolong komen.
Okey. Clear. Okey, clear, alhamdulillah. Clear, alhamdulillah. Okey, hari ni kita nak tengok makhraj huruf ya. Jim kita dah belajar, shin kita dah belajar, hari ni tibalah masanya huruf ya. Okey, ya ni tuan-tuan ada dua, ya maddiyah yang berada dalam al-jauf yang kita bincang pada episod awal hari tu. Hari ni kita bukan bincang ya al-jauf, tapi kita bincang ya yang selain daripada al-jauf. Okey. Selain daripada ya mad. Kita bincang ya ni. Okey. Huruf ya dia berada di wastul lisan ma'a ma yuhadhi min hanakil ala. Dia bertepatan dengan langit atas. Maknanya di antara, tuan-tuan boleh tengok antara lidah dengan langit ni dia ada masih lagi ada ruang yang boleh suara mengalir. Ya, ayya. Okey. Ni kedudukan dia. Okey, ni masa nak sebut huruf ya. Okey, lepas tu dia akan kembali sebab dia bersifat dengan istifal dengan infitah, confirm. Maka lidah dia akan berada dalam keadaan yang relax lah. Ya, masa nak sebut ni begini. Okey. Dan bila sebut lidah akan kembali ke dalam keadaan istifal dengan infitah. Okey. Hujan lebat, alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Okey. Ni keadaan lidah. Ingat dia masih lagi ada ruang antara langit dengan lidah. Okey. Seterusnya kita nak tengok sifat yang ada pada huruf ya ni. Apakah sifat-sifat yang ada pada huruf ya? Okey, kita tahu huruf ya ni tergolong dalam huruf yang nipis. Huruf yang lemah. Okey, kita tengok huruf ya keluar daripada wastul lisan tengah lidah. Tengah lidah ma'ama yuhadhi min hanakil ala, bertepatan dengan langit atas. Ya, ayya. Okey. Seterusnya itu makhraj dia. Kita nak tengok sifat utama bagi huruf ya adalah istifal. Pangkal lidah terletak. Okey, di pangkal lidah terletak. Istifal, isti'la berkaitan dengan pangkal lidah. Isti'la pangkal lidah naik, istifal pangkal lidah terletak. Yang menyebabkan huruf yang disebut istifal ni dalam keadaan nipis. Okey, rakhawah pula berkaitan dengan suara. Suara ada tak suara yang mengalir? Okey, suara yang mengalir. Itu huruf sifat yang bersifat dengan rakhawah. Ay, ya, ayya, ya, yauma, ay. Okey, ini huruf ya lah. Dia ada suara mengalir. Kenapa? Kerana antara lidah dengan lelang itu masih lagi ada ruang untuk suara mengalir. Jahar dia berkaitan dengan ada angin atau tak ada angin. Al-jahru tidak ada angin. Okey, al-jahru tidak ada angin. Okey, seterusnya sifat lin. Okey, sifat lin juga berada pada huruf ya. Okey, sifat lin. Seterusnya dia bersifat dengan sifat ismat. Okey, ismat maksudnya apa? Ismat ni maksudnya huruf ni susah untuk keluar daripada makhrajnya. Sebab ada sifat ismat dengan sifat idlaq ni dia just nak bagi tahu kita huruf ni senang ataupun susah keluar daripada makhrajnya saja. Okey, ada 6 sifat. Istifal pangkal lidah terletak, rakhawah suara mengalir, jahar tidak ada angin, infitah. Satu lagi. Infitah hujung lidah mendatar. Ya, relax saja. Okey, tuan-tuan, kalau kita jumpa kalimah istifal, mesti kalimah infitah akan ada sekali. Okey, jumpa istifal mesti infitah ada sekali. Istifal saja pangkal lidah akan terletak dan hujung lidah juga akan terletak. Okey, ada 6 sifat ni secara ringkas. Tuan-tuan boleh tanda dan boleh ingat. Mudah-mudahan dapat faham untuk diri kita dan kita mampu untuk berkongsi dengan orang lain lah. Okey. Untuk jimat masa saya tak buka untuk buku, tapi buku pembahagian sifat. Tapi kat sini kita bagi terus lah. Sifat huruf ya ni huruf sifat al-jahru sahaja yang ada Okey. Al-jahru sahaja yang bersifat dengan sifat yang kuat. Yang lain semua sifat lemah. Okey, rakhawah lemah, istifal lemah, infitah lemah, lin lemah. Dan ismat dia tidak bersifat dengan lemah ataupun kuat. Ya, sifat lin ada juga pada huruf ya. Okey.
dan merupakan sifatul lazimah. Ya. Sifat lazimah dah yang ada pada huruf ya. Tak kira dalam keadaan apa pun huruf ya ni dia ada sifatul lazimah. Okey, sifat lazimah ada 17 10 yang ada lawan, 7 lagi tidak ada lawan. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah Azura Wahab. Ibn Dhul. Aziz Zahalana. Okay, ahlan wa sahlan. Okey, seterusnya apa lagi saya nak share? Okey. Tak ada. Cuma hari ni kita nak tengok kepada sebutan bagi huruf ya itu sendiri. Okey, secara ringkas, di mana biasa bila kita nak sebut huruf ya, kita tak dapat lari daripada kita pasangkan baris. Okey, baris ada 3, fathah, kasrah, dhammah. Fathah maksudnya fathah syafatain, buka kedua bibir mulut. Kasrah, kasrah syafatain, kena sengih. Dhammah, dhammu syafatain, kena muncul. Okey, dan sukun apa? Sukun kena kembali kepada kedudukan asal. Okey, kita nak baca huruf ya. Ya, 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 ayya, ayya, ya. Okey, relax saja. Tengah lidah tu relax saja. Ya, ya. Okey, bagi depan, bagi atas tadi kita buka seluas mana? Seluas kita boleh selip satu jari. Ya. Okey. Bagi depan you kena muncul. Jangan baca you, tak boleh, tak sempurna harakat, kita kena muncul. You, you, you. Okay. Ya, yi, bagi bawah kena sengih. Yi, you. Ai, sukun. Ai, ayya, ayya. Okay, huruf ya. Jangan baca ayya, ayya. Ayyaman ma'dudat, tak boleh. Ayya, ayya, ayyaman ma'dudat. Ayya, ayya. Jangan baca ayya, ayya, tak boleh. Sangkut dengan tu tak boleh lah. Okey. Okey. Satu lagi yang biasa berlaku kesalahan, okey, dalam sebutan huruf ya ni kita akan baca ya, ya, ya ayyuha, ya, dia guna hujung lidah. Okey, tak boleh. Yang keduanya dia baca ya bertasydid. Iya, dia sangkut dekat langit tu, tak boleh, kena bebas. Iya, iya, sebab tu walaupun huruf ya ni dia bertasydid, kita panggil sebagai an-nabru, tapi kena ingat an-nabru pun dia ada pembahagian dia. Pembahagian yang pertama adalah al-ittika' 'ala al-harfi li tamyiz baina sakin hal tasdidiha. Kita bertongkat ataupun kita berhati-hati dalam menyebut huruf yang bertasydid lah, satu berbaris, satu yang mutaharrik. Okey, hala tasdidiha, ketika mana berada dalam keadaan tasydid. Kena kullun ala hidah. Setiap huruf ni dia berada dalam keadaan dia sendiri. Maknanya dia akan sentiasa berada dalam keadaan sifat dia yang asal. Bukan mana kita datangkan sesuatu sifat baru maka menafikan sifat lain. Tak. Okey, dia sama saja. Dia tidak menafikan sifat yang lain. Okay. Ayya, ayya, iya, iya, iya. Iyaka. Okay, jangan baca dengan iyaka, tak boleh. Okay, iyaka tak boleh. Okay. Ada persoalan untuk huruf ya? Saya cuba secara ringkas. Sebab masing-masing sibuk, esok dah hari lebaran, walaupun beraya dekat rumah, tapi alhamdulillah lah masih boleh beraya. Okey. Ya. Bagi atas kena buka. Okey. Ya. Ustazah Azura dah masuk hari yang last kali dah. Kita dah ada daripada awal Ramadan itu, hanya ada beberapa hari yang terlepas. Cuma huruf hijaiyah selesai untuk hari ini.
Okay, ada persoalan tak? Dia rasa tak lengkap kalau kita bincang, tak ada tanya. Cuma pastikan keluar daripada tengah lidah, ya, ya, bukan ya, bukan. Okey, jangan bagi angin. Tak boleh. Ada insya-Allah. Rekod ada. Kita share dalam grup apa? Grup page dalam page saya tu. Dalam page ni lah ada insya-Allah. Okey, jelas Okey. Dan saya suka juga mention keadaan mulut masa kita sebut huruf ya. Okey. Mulut kena dalam keadaan relax. Nampak mulut? Ya. Ya. Okey, jangan baca ya baris atas ni, kita baca ya. Tak boleh. Jangan sengih, jangan seringai lepas tu buka. Tu silap. Okey, sebab ada yang ajar untuk nipiskan huruf kita kena sengih. Okey, itu bukan bukan definisi yang tepatlah, tapi untuk nipiskan tu kita boleh pakai. Cuma ianya tidak kena dengan kita nak padankan dengan baris. Okey, baris dia memerlukan teknik yang khususlah. Okey, sebab setiap perkara, okay, huruf ya, baik huruf ya, nak sebut dia kena kembali kepada asalnya. Ai, ya, 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 ya ayyuha, ya ayyu. Okay, buka. Jangan ya. Lepas tu katalah, tak boleh nak luah Ustaz, tak boleh nak buka. Bukan tak boleh buka sebab kita silap teknik, kita kena buka sini. Ya, 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 ya. Okey, biar boleh buka. Berapa harakat? Kita baca dengan panjang 4 harakat. Okey. Baris depan kena muncul, baris bawah kena sengih. Kena beza antara sebutan baris atas ya dengan baris bawah yi. Kalau kita baca baris atas pun ya, baris bawah nak baca yi, sama. Okey? Tak boleh sama. Tonton sambil bungkus burasak. Burasak ni masak hari ni ke masak bila? Kalau masak 3-4 hari boleh kurier. Okey. Ada persoalan tak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat masuk tak apa, boleh tengok ulangan insya-Allah. Cuma hari ni perbahasan ringkas sajalah. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri PKP 3.0. Dan alhamdulillah hari ni kita habislah bincang huruf hijaiyah. Mudah-mudahan kita semua diberi kefahaman, kita semua diberi kesungguhan untuk belajar, dan yang pentingnya kita belajar benda ni adalah tujuannya untuk yalfuzu bi afsahil lughat, untuk kita sebut Al-Quran, untuk kita baca Al-Quran dengan bahasa yang paling fasih. Okey, kalau tidak ada apa-apa kita boleh berhenti di sini insya-Allah. Cuma hari ni kita baca doa lah sebagai penutup pada kelas kita, dan juga hari ini merupakan hari terakhir Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan dan Ramadan yang akan datang. Tadi diminta untuk baca dengan qiraat dalam page Ustaz Wan Ainuddin. Tak tahu nak pilih qiraat apa, jadi kita baca dengan qiraat Asyarah Sughra dengan cara jamak lah, cara kumpul semua imam, semua perawi. Imam ada 10, perawi ada 20, kita baca sekali. Mana yang sama kita jalan sekali, yang tak sama kita keluarkan dulu. Hantar ke nombor pejabat ke? Nanti dia hantar balik insya-Allah. Tapi semua kita dah kumpul lah. Dia tadi baca 10 qiraat dengan cara jamak.
Kalau perasan, kalau tengok tadi kita baca ya apa? Bukan. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Okey, yang pergi yang dua, yang baca dengan mat jaiz 2 harakat semua pergi. Ada satu lagi tak pergi. Kenapa? Susi, sebab dia baca uqsim mati dengan ba sama makhraj dia idgham. Idgham susi. La uqsim bihadzal balad. Habis. Lepas tu kita baca la uqsimu bihadzal balad. Yang 4 pula semua pergi. Yang baca dengan 4 harakat. Tak kira lah haf ke, kisai ke, siapa lagi, qalun ke, yang baca dengan 4 semua pergi. Lepas tu ulang balik baca dengan 6. La uqsimu bihadzal balad, baca dengan 6. Yang ni Wash pun pergi, Hamzah pun pergi. Habis 10. Ada semua. Dia campur baca dengan imalah pun ada, baca dengan taklil pun ada baca dengan taklil, ada re baca dengan imalah. Kalau mak badal tu baca dengan 6 tu Warsh. Dia boleh baca dengan 2. Amanu, amanu, amanu. Cuma dia ada tahrirat dia lah. Kita tak boleh baca sembarangan. Dia ada kaedah dia. Kalau baca amanu 2 harakat kat belakang, dia kena baca dengan fathah. Kalau baca dengan 4 harakat, kena baca dengan taklil. Kalau baca dengan 6 harakat kat belakang, kena baca, boleh baca dengan fathah atau taklil. Kalau tak silap lah. Okey. Cuma untuk qiraat ni sebenarnya sepatutnya kita baca satu persatu. Satu persatu. Baca satu riwayat ke satu riwayat, satu riwayat ke satu riwayat. Itu yang asasnya, asalnya. Sunnahnya begitu. Cuma disebabkan nak habis satu persatu ni menyebabkan masa yang lama, kadang-kadang takut mati dulu, baru tak habis lagi, jadi diharuskan pada kurun yang keempat. Diharuskan untuk jamak, jamak dengan cara kita kumpul. Kita kumpul sekali, kita baca. Yang khilaf kita keluarkan balik. Ada beberapa cara yang boleh kita baca dengan jamak ni, panjang perbahasannya. Cuma ianya diharuskan oleh para ulama untuk kita kejar masa, untuk kita kejar masa supaya mampu untuk khatam. Dan masa saya belajar dulu, untuk habiskan satu kali khatam qiraat asyara sughra, saya ambil masa 4 bulan. 4 bulan, bunyi cepat. Tapi 4 bulan ni saya baca 9 jam sehari. 9 jam ke 10 jam. Satu makra' ni kadang-kadang 20 minit. Yang kita baca 3 minit ni, satu makra' kena baca 20 minit. Kadang-kadang 30 minit. Kadang-kadang 40 minit. Kadang-kadang 50 minit. Dia sebab ada berlaku perbezaan, kena keluar semua. Kadang-kadang terlalu banyak yang perlu dikeluarkan. Okay, kadang-kadang terlalu banyak, maka kita kena keluar satu-satu. Ambil masa 20 minit, 30 minit, 40 minit, 50 minit. Okay. Saya itu sebab dah baca ifrat satu persatu, satu imam, kadang-kadang satu qiraat kita baca, khatam. Jadi nak balik tu, Syekh kata kena baca dengan jamak sekali lagi, barulah bacaan kita akan jadi mantap lah. Start baca dengan jamak ni, kita tak ingat habis dah yang lain. Sebab dia kena ingat dalam satu rangkap. Kena ingat semua sekali. Yang mak kena ingat, yang baca 2 harakat siapa dia, yang baca dengan taklil siapa dia, kena baca, yang baca dengan imalah siapa, yang baca dengan macam-macam lah. Kita kena ingat dalam kepala, lepas tu baru kita boleh baca. Susunan dia seolah-olah contoh kita pakai kereta, 5 kereta contohnya. Kena keluarkan daripada yang belakang dulu. Satu baru yang kat depan. Kalau perasan bacaan jadi tu begitulah. Kita baca dulu sekali, asasnya baca dengan qalun. Lepas tu kita akan ulang, ambil sampai selesai.
4 bulan saya baca setiap hari. Setiap hari dan daripada pagi, tengah hari, petang, malam. 4 bulan. Kejar kenapa? Sebab nak balik Malaysia. Khatam hari ni, pagi esok naik flight balik ke Malaysia lah. Balik Malaysia tu, sebulan lebih saya ingat suara saya serak. Sebabkan penggunaan suara yang optimum lah. Tapi ala kulli halnya, waktu belajar adalah waktu yang paling happy, paling seronok lah. Kalau boleh ulang, insya-Allah lah nak ulang. Okey. Nampaknya tidak ada persoalan hari ini sebab huruf ya pun huruf yang senang lah. Okey. Cuma kadang-kadang tersilap sedikit saja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru meninggal. Tak apa. Dia pentingnya kita nak belajar qiraat ni dia kena settle berkaitan dengan riwayat Hafs an Asim Tariq Syatibi. Hafs an Asim Tariq Syatibi kena settle. Saya tidak berhajat untuk mengajar qiraat 10 secara jamak tak. Lebih baik baca secara ifrad lah. Ataupun kalau nak jamak juga boleh ashabus silah yang baca dengan humu-humu. Siapa dia? Qalun, Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Yang baca dengan 2 harakat, baca dengan majais, kita baca dengan humu-humu. Ataupun baca dengan ashabul imalat, ataupun tengoklah. Qiraat Qalun baru juzuk 2. Tak apa, insya-Allah. Yang pentingnya kita baca qiraat lain ni sebagai option sajalah. Sebenarnya saya bila balik Malaysia ni saya tak nampak sangat kepentingan qiraat, sebab qiraat ni tujuan dia untuk kita pelajari. Tujuan orang belajar qiraat ni kalau nak jadi mufti, dia amat perlu kepada qiraat. Kenapa? Kerana hukum yang berbeza datang daripada cara bacaan yang berbeza. Siapa-siapa dapat qiraat ni dia seolah dapat kunci untuk jadi mufti. Tapi ala kulli halnya saya ni lulusan daripada bahasa Arab. Tak ada peluang nak jadi mufti. Kuliah bahasa Arab di Universiti Al-Azhar Kairah dan juga dalam masa sama talaqi Al-Quran dengan para masyayikh di sana. Okey. Tidak ada apa-apa, insya-Allah kita jumpa selepas raya nanti dalam kelas waktu malam jam 10.30 malam, insya-Allah kita sambung lagi bacaan Al-Quran Al-Karim kita dan kita bedah ayat-ayat yang kita baca. Tujuannya untuk kita tahu ahkam tajwid, kita tahu dekat mana fasahah dia, kita tahu makharij, kita tahu sifat dan sebagainya. Okey. Kita kira selesai berkaitan dengan makharijul huruf was sifat sepanjang bulan puasa ni, walaupun ada banyak kekurangan, saya minta maaf. Cuma saya mengharapkan tuan-tuan dapat mengambil istifadah daripada apa yang telah saya sampaikan. Okey, jom kita sama-sama berdoa mudah-mudahan diberi futuh oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik. Okey, diberi muwafaqah ataupun perkenan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita baca dengan baik. Okey, sebab taufik ataupun muwafaqah daripada Allah Subhanahu wa taala ni dalam bacaan Al-Quran amat penting. Walaupun ia tidak berkaitan dengan riwayah, ianya tidak berkaitan dengan dirayah, tapi taufik ni amat penting sekali lah. Sebab setengah orang dia dah belajar bersungguh-sungguh tapi tak pandai. Tapi lidah dia tetap kerah juga, tapi dia tetap baca salah juga. Sebab apa? Man lam yutawi'hu lisan. Orang yang lidah dia tak nak dengar kata dia. Sebab apa? Sebab tidak dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Setengah orang belajar sikit lah, tapi dah baca masya-Allah tabarakallah, baca cantik. Okay, sebab tu kita kena mohon dengan Allah Subhanahu wa taala diberi taufik, diberi perkenan. Dan kita belajar ni biar kita dapat pandai. Kita belajar ni kita dapat sebut. Dan yang penting juganya kita belajar, kita mampu untuk ajarkan kepada orang lain, kerana Nabi SAW sebut
khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ya, orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan kita sekarang dalam usaha untuk jadi orang yang terbaik lah, walaupun kita masih lagi belum terbaik, tapi dalam usaha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا امتحانا إلا أنجحته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الفسوق والعصيان اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا اللهم فردده عند احتياجنا إليه اللهم فردده عند احتياجنا إليه اللهم فردده عند احتياجنا إليه اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم بالخير اللهم تلاوتنا وتراويحنا ووترنا وكل شيء أعطيتنا ربنا تقبل منا ولا تجعلنا من الخاسرين ولا تجعلنا من الضالين ولا تجعلنا من المضلين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم. Okay. Saya minta maaf banyak-banyak, ada terlebih ada terkurang. Saya minta maaf. Selamat Hari Raya. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Sehingga berjumpa lagi insya-Allah. Selamat Hari Raya. فما كان خيرا فهو من عند الله وما كان شرا وضعفا فهو من قلة علمي وضعف نفسي أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.